ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, rahimakumullah, yang dirahmati dan diberkati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi kita berpeluang bertemu, berkumpul, berhimpun untuk kita mendengar riwayat sirah berhubung dengan generasi yang terbaik yang telah dipuji dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sebaik-baik manusia yang pernah hidup, golongan yang terbaik, qarni, mereka yang hidup pada kurunku. Khairun nas, qarni merujuk kepada sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi. Mereka beriman, mereka melihat, bertemu, berjumpa, berhadapan dengan Nabi, dan mereka kekal agama tersebut, beriman kepada Nabi tersebut hinggalah hari yang terakhir mereka hidup. Mana-mana kalangan manusia yang memenuhi kriteria ini, ciri-ciri ini, syarat ini, dia hidup pada zaman Nabi, dia bertemu dengan Nabi, dia beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi, dan dia meninggal di atas agama yang dibawa oleh Nabi tadi ini, dia istiqamah, maka dia layak dipanggil sahabat. Kemudian Nabi puji, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu sahabat nego. Kemudian mereka yang datang selepas daripada sahabat, tabi'in, kurun yang selepas daripada sahabat, yang mereka tak bertemu, mereka tidak berjumpa dengan Nabi. Kemudian generasi yang selepas daripada itu, 3 kurun yang pertama. Nabi sebut kurun dia, kurun selepas itu, kurun selepas itu, 300 tahun yang pertama. Yang ni kita panggil sebagai salaf. Mereka yang hidup pada zaman Nabi, mereka yang hidup selepas daripada zaman Nabi, 100 tahun yang kedua dan 100 tahun yang ketiga. 3 kurun ni. Jadi yang kita bincang pada malam ini ialah kisah sahabat yang kita pilih untuk kita dengar riwayat hidup dia, dan beberapa faedah yang boleh kita petik dan kita mengambil pengajaran daripadanya ialah, dengan ini saya mengumumkan sahabat tersebut ialah
Imran bin Husain. Pernah dengar? Mesti pernah dengar. Imran bin Husain. Itu nama dia. Nama penuh dia. Kalau boleh kita tengok nama penuh dia. Nama penuh beliau ialah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i. Nama dia Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i. Jadi memang dia terkenal dengan nama dia Imran bin Husain. Saya ingat ramai daripada kita ni kena terima kasih pada dia lah. Antara jasa besar, nanti saya sebut tentang cerita tu. Okey, saya buat kuis sikit, teka-teki sikit, soalan sikit. Kalau tuan-tuan pernah dengar Imran bin Husain, tajuk apa selalu orang cakap tentang dia ni? Pasal dia ni memang kita tak dapat tidak kena kenal. Terutama sekali orang yang salat di atas kerusi. Kalau orang yang semayang atas kerusi dia tak kenal Imran bin Husain ni, beratlah juga. Pasal dia pergi belajar tang mana semayang atas kerusi ni kalau dia tak kenal Imran bin Husain. Sebab orang yang tajuk dia, kes dia berhubung dengan semayang atas kerusi ni, siapa dia? Imran bin Husain. Jadi segala kaifiat, tata cara, bentuk salat OKU, orang kelainan upaya, yang semayang atas kerusi, yang semayang atas katil, yang semayang atas lantai, yang semayang duduk, yang semayang berbaring, semua itu kena terima kasih kepada Imran bin Husain kerana dialah sahabat yang tanya soalan itu dan dialah yang menjadi hadis Nabi cerita macam mana nak semayang kalau tak boleh berdiri. Semayang tak asal semayang berdiri. Bila kita tak boleh berdiri, kita duduk. Ambil mana duduk tu? Main mana duduk tu? Daripada berdiri, duduk, daripada duduk berbaring, dia datang daripada cerita kes penyakit yang berlaku kepada Imran bin Husain. Dia sakit apa? Yang dia boleh pergi tanya Nabi itu, dia sakit apa? Sekejap lagi saya akan sebut ada 3 cerita yang kita nak tengok. Ketiga-tiga kes ini berlaku terhadap dia. Yang pertama, kita akan tengok kes berubat dengan besi panas. Itu cerita Imran bin Husain. Dia sakit perut 30 tahun. Dia sakit perut ni 30 tahun. Orang duk pi suruh dia berobat dengan, tuan-tuan ingat istilah ni, kai. Di kalangan orang Arab, mereka ada suatu treatment, rawatan. Mereka panaskan besi sampai dia menyala
dan diletakkan di tempat yang sakit. Itu namanya kai. Kai. Bukan kai pelakon menyanyi tu. Ni kai besi ni. Jadi Imran bin Husain ni 30 tahun dia sakit perut. Orang duk pi pujuk dia, berobatlah dengan kai ni, dia tak mau. Dia kata Nabi larang. Nabi tak benarkan kita berubat dengan kai ni. Jadi kita nak tengok cerita kai malam ni. Tu satu. Pasal apa yang kita sebut tentang cerita kai ni? Kerana berlaku kepada Imran bin Husain. Ingat ah? Sekali kalau saya tak cerita tuan-tuan peringat. Nombor 2, perkara yang berlaku, yang terjadi, dan dialah yang buat benda tu. Tajuk apa? Orang lelaki pakai gelang. Bisa dengar hadis tu? Yang Nabi tengok satu orang laki-laki pakai gelang. Sekejap lagi saya akan bahas hukum lelaki pakai gelang. Untuk berobat ke, untuk hiasan ke, saja-saja nak pakai ke, sekejap lagi kita cerita. Boleh tak boleh? Nabi lalu-lalu tengok ada satu orang lelaki. Imran cerita, Imran bin Husain dia cerita. Nabi tanya lelaki-lelaki tu, hang pakai apa tu? Ada dia pakai di tangan dia macam gelang lah. Dia kata al-wahina, gelang. Nabi kata cabut. Cabut apa? Nabi kata cabut. Tidaklah menambahkan gelang itu melainkan keburukan. Nanti dulu, jangan buat kesimpulan lagi. Panjang tajuk ni, panjang saya nak cerita ni. Siapa yang pakai gelang tu? Siapa yang berobat buh tangkai gelang tu? Imran bin Husain. Yang Nabi kata buang. Hang pakai apa tu? Cabut buang. Siapa dia yang Nabi suruh cabut tu? Imran bin Husain. Yang ketiga, yang menarik, yang berhubung langsung dengan Imran bin Husain ialah tajuk semayang OKU. Dia sakit apa? Dia pergi dekat Nabi, dia mengadu tentang penyakit dia. Dia tanya Nabi nak semayang macam mana. Itulah yang muncul keluar hadis semayang tu berdiri, tak boleh berdiri hang duduk, tak boleh duduk baring. Siapa yang ajak semayang duduk ni? Nabi. Siapa punca dia? Imran bin Husain. Pasal itu saya kata dia ni sakan ni. Daripada kejadian, peristiwa yang terjadi, yang berlaku dalam hidup dia, memberikan faedah yang besar kepada kita. Tiga-tiga tu saya akan sebut secara lalu, sepintas lalu, tapi lengkap lah. Tuan-tuan nak nampak gambaran tu boleh dapat. Dia sakit apa tuan-tuan? Imran bin Husain diuji oleh Allah Azza wa Jal. Yang dia boleh pergi tanya nak semayang duduk tu, nak semayang macam mana kalau tak boleh berdiri tu. Buasir. Penyakit buasir. Penyakit buasir. Oh, orang yang sakit buasir ni dia tahu ha? Apa? Najis berdarah. Dia ada yang kritikal tu, yang betul-betul memang orang buasir ni, dia nak berdiri tak kena, dia nak duduk tak kena, dia nak berbaring tak kena, serba tak kena. Antara perkara yang diuji oleh Allah kepada Imran,
selain daripada dia sakit perut, dia juga terkena buasir. Jadi dia pergi tanya dekat Nabi. Sat lagi tuan-tuan hak yang nak semayang atas kerusi, nak semayang macam mana tak boleh berdiri tu, tuan-tuan kalau dengar hadis Imran ni, selesai tajuk tu. Boleh? Baik. Kita dah sebut intro dia. So dia telah menimbulkan satu satu semangat untuk kita nak kaji tentang riwayat hidup Imran bin Husain. Baik tuan-tuan, mari kita tengok sikit. Imran bin Husain, kalau kita tengok di dalam riwayat hidup dia secara ringkas, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, Imran bin Husain dia masuk Islam lewat di antara sahabat yang masuk Islam lambat. Imran bin Husain memeluk Islam bersama dengan Abu Hurairah. Dia masuk Islam satu batch dengan Abu Hurairah, lambat. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. Lambatlah. Maksudnya 7 tahun selepas hijrah. Buka kota Mekah bila? Pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah, menang Islam, dan selepas daripada itu Nabi menunaikan haji dan Nabi wafat tahun ke-8 hijrah. Dia masuk tahun ke-7, lambatlah. Imran bin Husain dia masuk bersama dengan Abu Hurairah pada peristiwa peperangan Khaybar. Bisa dengar tak perang Khaybar? Khaybar ni satu daerah, kawasan yang terletak di bumi Madinah. Siapa yang pergi Madinah, dia boleh pergilah melawat Khaybar ni. Khaybar ni ialah daerah atau kawasan yang didiami oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni telah berpakat dengan orang Mekah. Mereka telah langgar perjanjian, berpakat dengan musuh, membantu tentera musyrikin menyerang orang-orang Islam. Jadi Nabi telah ambil tindakan yang tegas. Nabi telah halau, cerah Yahudi ni keluar daripada Madinah. Dalam peristiwa peperangan Khaybar ni, Nabi perambat habis Yahudi tak guna ni. Mereka telah khianat pada negara orang Islam. Mereka duduk, mereka ada perjanjian, piagam Madinah. Mereka pergi pakat dengan musuh luar nak serang Nabi. Dan akhirnya Nabi serang dan halau mereka di dalam peperangan Khaybar tahun yang ke-7 Hijrah. Masa tu barulah Imran bin Husain ni masuk Islam. Apa pengajaran yang pertama tuan-tuan? Pengajaran yang pertama, walaupun mungkin kita tergolong daripada kalangan mereka yang lewat masuk Islam, mereka yang lambat dapat hidayah, mereka yang mungkin permulaan kepada kehidupan agamanya itu di hujung-hujung usianya bukanlah suatu benda yang menjadi masalah besar. Tuan-tuan tak payah susah hati.
Dia kata, saya ni tak tahulah ustaz ada berapa tahun lagi nak boleh hidup ni. Ada berapa tahun lagi nak boleh sembahyang, nak boleh buat ibadat ni. Agak-agak nak boleh masuk syurga ke tak? Lambat dah saya ni pun sedar. Lambat dah kenal agama ni. Lambat dah kenal masjid ni. Dalam Islam tidak ada istilah terlambat. Selagi mana tuan-tuan masih ada nyawa, belum sampai di halqum, di kerongkong, artinya belum lagi sampai di sini, tuan-tuan masih berpeluang untuk balik ke pangkal jalan. Sehingga kan para ulama sebut apa? Di kalangan ulama mereka kaitkan cerita Firaun. Tahu Firaun? Bisa dengar tak cerita Firaun? Cerita yang mana Firaun ni dia dulu asalnya wali ke apa ke? Kan? Lepas tu macam mana tak tahu selam dalam sungai Nil, dia jadi jahat Firaun ni. Panjanglah cerita Firaun ni. Tapi tak apalah, yang kita nak taunya Firaun ni ketika dia kejar Nabi Musa, dia ligan Nabi Musa, Nabi Musa pukul laut tu terbelah, kan? Terbelah laut. Quran cerita kan, wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Kan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa, wa idh faraqna bikumul bahr, Quran kata, dan kami telah membelah laut. Quran kata wa idh faraqna bikumul bahr, belah laut. Ulama kata kalaulah Firaun dia menyesal, dia bertaubat, dia balik ke pangkal jalan ketika dia berada di tepi laut, Allah akan terima. Malangnya tuan-tuan, bila yang dia bertaubat tu? Bila yang dia bertaubat? Ketika mana dia berada di tengah laut. Ada riwayat kata Jibril ambil tutup mulut dia, tak bagi dia sebut kata dia beriman. Yang tu baru kita boleh kata terlambat. Yang tu baru betul menyesal yang tidak ada guna. Jangan takutkan masyarakat, jangan bagi masyarakat bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Jangan bagi tahu dekat mereka, jangan gempak mereka, jangan takutkan mereka seolah-olah kalau dia tersedak lambat dia tak ada harapan. Harapan sentiasa ada. Baik. Jadi Imran bin Husain ni dia masuk Islam, yang tu kita kena mengaku, kita kena terima, tercatat di dalam sejarah dia masuk Islam lambat, lewat. Macam Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah lewat-lewat dia pun nombor 1 sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Potong habis sahabat yang masuk dulu. Itu kelebihan Abu Hurairah. Kalau nak ikut dia masuk lewat, dia duduk barisan belakang lah. Tu dalam Islam ni, kesungguhan tu mengatasi segala-galanya. Baik. Imran bin Husain, satu orang sahabat yang sangat wara', zuhud, dan beliau diangkat oleh Umar untuk dihantar ke Iraq, Basrah, mengajar orang-orang Basrah agama. Umar lantik dia, Umar hantar dia pergi ke Basrah di Iraq
untuk mengajar orang-orang Iraq agama. Kira hebatlah. Dan dikatakan Umar telah hantar dia ke Basrah, dan orang-orang Basrah di kalangan anak-anak murid dia ramai. Al-Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Buraidah. Ini semua anak-anak murid dia yang sakan-sakan ni. Siapa dia anak murid dia? Al-Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin. Tuan-tuan bisa dengar kan? Ibn Sirin yang tafsir mimpi tu. Mereka ni daripada kalangan tabi'in, anak murid dia. Abdullah bin Buraidah Asy-Sya'bi. Oh, ini jago besar Asy-Sya'bi ni, alim. Mereka kata tidak ada orang yang lebih alim, yang lebih afdal, yang lebih baik pernah datang ke Basrah daripada Imran bin Husain. Mereka kata tak ada orang yang lebih alim, lebih afdal, yang paling baik pernah mai ke Basrah ni melainkan Imran bin Husain. Orang yang terbaik pernah datang dan duduk di Basrah. Dihantar oleh Umar, diangkat oleh Umar sebagai qadi, pemerintah, dan juga sebagai guru di Basrah. Okey tuan-tuan, ada beberapa riwayat yang menyebut bahawa Imran bin Husain di antara sahabat yang menerima salam daripada malaikat. Malaikat mai bagi salam pada dia. Imran bin Husain ni malaikat mai bagi salam, Assalamualaikum. Ada riwayat yang sebut hal itu. Hebat lah. Cuma ada beberapa ketika malaikat tu tak mari. Dia pelik, kenapa tak mari? Rupa-rupanya malaikat tak setuju dengan tindakan dia berubat dengan besi panah tu. Dikatakan dalam riwayat tu bila dia berhenti, mari balik malaikat tu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ada ceritalah tentang besi panah ni. Mari kita tengok apa yang berlaku. Beliau wafat, kalau melihat kepada sejarah tentang kisah hidupnya, beliau wafat pada tahun 52 Hijrah. Okey? Dan beliau menyertai peperangan bersama dengan Nabi. Selepas daripada dia masuk Islam, dia join, tapi tak banyaklah kerana dia masuk lewat. Kan? Baik. Okey. Sekarang kita tengok apa cerita tentang hadis Imran bin Husain dengan besi panah ni. Mari kita tengok 3 cerita tadi, mari kita ambil satu persatu. Disebutkan dalam riwayat bahawa Imran bin Husain telah sakit perut selama 30 tahun. Beberapa orang telah datang bertemu dengan dia. Sebelum tu saya nak sebut kat tuan-tuan, ketika peperangan di antara Ali dan Muawiyah, ketika berlakunya pertembungan di antara Ali dan Muawiyah, fitnah, Muawiyah sahabat, Ali sahabat, berkelahi, berperang, bertembung. Imran bin Husain ni tuan-tuan kalau nak ikut perangai dia boleh lah. Dia tidak memihak kepada mana-mana pihak. Salah seorang daripada sahabat yang tidak masuk ke pasukan Ali dan tak masuk kepada pasukan Imran bin Husain kerana fitnah. Mereka tak tahu siapa yang betul. Ali ketika itu khalifah
Muawiyah ketika itu dia gubernur Syam. Di antara kempen dia nak tangkap siapa yang bunuh Osman, kerana dia dengan Osman ni satu grup, satu keluarga. Muawiyah kata tangkap. Ali kata aku nak tangkap siapa? Muawiyah kata kena tangkap. Tuan-tuan, kita tak tahu siapa, kalau kita duduk di tempat Ali, kita pun tak tahu siapa yang bunuh Osman. Bukan, tuan-tuan, bila kita baca sejarah ni, bukan Ali yang suruh. Dan Ali tak ada niat untuk nak sembunyikan siapa yang bunuh, cuma dia nak tangkap siapa. Muawiyah kata kena tangkap. Tuan-tuan, yang ni politik ni politik. Kempen Muawiyah apa? Tangkap pembunuh Osman. Tangkap dan hukum pembunuh Osman. Itu kempen Muawiyah. Ali kata aku akan tangkap, aku akan ambil tindakan, tapi siapa aku nak tangkap? Aku nak tangkap siapa? Bagi bertenang dulu. Bila negara dah stabil, aku akan tangkap. Aku akan tuntut balas kepada orang yang menumpahkan darah Osman. Pendekkan cerita, Ali dibunuh, Al-Hasan naik, serah kepada Muawiyah. Muawiyah naik, betul tak? Muawiyah bin Abi Sufyan naik, betul tak? Jadi khalifah. Nabi pi ke Abu Bakar, pi ke Umar, pi ke Uthman, pi dekat Ali. Ali pisah dekat Al-Hasan. Al-Hasan serah jawatan kepada Muawiyah. Muawiyah naik. Muawiyah tangkap tak? Soalan saya, Muawiyah tangkap tak? Muawiyah tangkap tak? Yang dia kempen tadi, dia kata dia nak tangkap, dia tangkap tak? Dia tak tangkap pun. Sepanjang pemerintahan dia tak ada tindakan. Daripada awal dia kempen suruh tangkap. Barangkali mungkin dia sendiri tak bila. Tuan-tuan, orang yang duduk di luar, dia tidak faham apa yang berlaku di dalam. Orang putih kata, saya tak tahulah, orang putih kata, riwayat orang putih kata, anda tidak berada di dalam kasut itu. Jadi kita yang duduk di luar ni memang kita boleh pressure, tangkap, tangkap. Hang mai duduk, hang tangkap. Hang suruh aku tangkap, mai ni hang duduk sini, hang tangkap. Tak tangkap pun. Sebab itu tuan-tuan, satu orang yang melihat, satu orang yang memandang, satu orang yang hanya menilai dari sudut luaran, dia tidak sama dengan orang yang berada di dalam dan berada di tempat itu. Tuan-tuan pergi tengok bola Qatar kan, World Cup. Ish, awak dia tak sepak. Oh, sikit lagi patut dia mau passing kat kawan tu. Komen ni kalau kita dengar, hak yang main bola tu kalau dengar komen, tak jadi nak main. Pengulah komentator ni, pengulah ni. Cuba kalau dia, kita bagi dia ni main ni yang duk ulah sama lah. Kita ceramah, dia ulah kok nu tak kena, ulah kok ni tak kena. Aku benci lah gaya dia kan, tak kena kok nu, tak kena kok ni. Ambil duk tang ni tengok, terkencin je. Hak yang duk komen tu kalau meduk atas kerusi ni pun setengah jam tak terbit sepatah perkataan duk macam juga tu imam komen baca panjang, komen baca kok nu, komen baca kok ni. Sehari tu Tok Imam buat sakit perut
Depa duk abang tu imam, dia duk komen tu imam tak apa. Saya ni tak tiba-tiba terlekat apa tau. Ganti saya tak? Kali tu awak tak Allahu Akbar, ada satu kes Allahu Akbar, hentam terus surah Qul huwallahu ahad, subhanallah, subhanallah. Baru dia tahu duduk depan lagu mana. Getak habis atas bawah. Kita duduk belakang. Jadi makmum memang komen syok. Komen, komplain ni memang satu kerja yang menyeronokkan. Kan? Pemantau ni, pemerhati ni. Pasal kita tak duduk di tempat itu. Imran bin Husain nak kata Muawiyah betul pun dia tak tahu, nak kata Ali betul pun dia tak tahu. Fitnah. Nabi kata apabila matinya Osman, pintu terfitnah akan terbuka. Imran bin Husain dia kata apa? Kalau siapa duduk di masjid, duduklah di masjid. Kalau siapa duduklah rumah, duduklah dalam rumah. Artinya apa? Jangan ikut campur. Terbaiknya tuan-tuan, dalam apa benda kalau kita tak tahu, kita tak tahu hujung pangkai, kita tak tahu cerita sebenar, kita nak sokong siapa? Kita ambil ni cerita Imran bin Husain ni, kita nak masuk belah siapa? Kita nak sokong siapa? Kita nak ambil side mana? Ada satu orang, dia pergi tengok bola, dia bawa dua-dua jersey. Hak ni saya ingat paling cerdik. Dia bawa dua jersey yang lawan tu, dia bawa dua jersey. Jersey katalah Qatar lawan dengan Brazil ke, dia bawa baju Qatar, dia bawa baju Brazil. Elok Qatar menang, dia buh Qatar. Elok Qatar nak kalah, dia selum Brazil. Yang ni mudah. Ada satu video viral, baju Pakatan pun dia pakai, baju Harapan pun dia pakai, baju apa semua dia pakai. Yang ni baru betul. Pasal apa? Pasal yang ni dia panggil parti siapa menang. Kan? Dia tahan sokong belah mana? Aku sokong belah menang. Saya nak bagi tahu, dalam keadaan kalau kita tak tahu, Nabi ajak kita apa? Tawakuf. Kita duduk diam. Imran bin Husain kata, Muawiyah pun aku tak masuk, Ali pun aku tak masuk. Yang ni pun sahabat, yang ni pun sahabat. Yang ni pun alasan dia betul nak cari pembunuh Osman. Yang ni pasal apa dia tak tangkap pembunuh Osman pun dia ada alasan. Aku duduk lebih selamat. Nabi kata apa? Ketika berlaku fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Itu jalan yang terbaik. Kita tak masuk campur. Baik. Okey. Imran bin Husain ada satu benda menarik dia kata. Dia kata sejak aku bai'ah dengan Nabi, aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kanan. Nampak? Dia kata dia tak pernah menyentuh. Artinya dia tangan kanan tu dia tak guna untuk benda yang tak elok. Kan? Kita ada larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Baik. Kita sambung sikit apa yang diceritakan oleh Imran bin Husain berkaitan dengan al-kai ataupun rawatan menggunakan besi panas. Okey. Dalam isu berubat dengan besi panas ni, Imran bin Husain pada awalnya tolak. Dia tak mau. Tapi oleh kerana dalam keadaan dia tak ada pilihan, sakit yang semakin berat, dia telah ambil juga kai ni. Dia telah buat kai ni pada diri dia. Okey. Apa cerita kai ni? Mari kita tengok. Hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, tak bagi. Kita dengar waktu dulu. Antaranya. Okey?
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathatin, fi syartati mihjam, au syarbati asalin, au kayyatin bin narin, wa ana anha ummati 'anil kay." Rawatan itu ada 3 cara. Yang pertama bekam, yang kedua minum madu, yang ketiga kai. Aku larang umatku daripada berubat dengan kai. Bekam, minum madu boleh, kai tak boleh. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya ubat yang terbaik ialah bekam, minum madu dan menggunakan kai. Aku tidak suka, wa ma uhibbu an aktawi, aku tak suka umat aku berubat dengan kai. Nabi kata 3 benda: bekam, minum madu, kai. Ni 3 benda Arab duk berubat. Aku tak suka kai. So 2 hadis lah. Hadis tadi tak boleh. Hadis yang berikutnya boleh pula. Dengar. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sebab Imran ni bila dia berubat dengan kai, dia kata apa? Nabi larang kita guna kai, kita ambil juga kai, kita tak akan selamat. Dia kata kita tak akan berjaya sebab Nabi tak suka kai. Tapi kita nak kena tahulah apa hukum dia. Baik. Daripada Jabir bin Abdullah, kata dia, Sa'ad bin Mu'az telah terkena panah pada urat tangannya. Siapa dia yang kena? Sa'ad bin Mu'az. Lalu Nabi telah membedahnya dengan tombak yang dipanaskan dengan api. Setelah itu luka tersebut membengkak. Siapa yang buat? Nabi. Macam mana pula? Okey. Hadis yang kedua. Ba'atha ila Ubay anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi telah menghantar kepada Ubay bin Ka'ab tabiban, seorang doktor. Nabi hantar pergi kepada Ubay bin Ka'ab, seorang doktor. Apa yang doktor tu buat? Dia telah membelah urat Ubay bin Ka'ab, kemudian dia telah menggunakan besi panah untuk steril. Siapa yang hantar doktor tu? Nabi. Dia buat guna kat Ubay bin Ka'ab, dia guna kai. Baik. Kesimpulan dia. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, hadis-hadis berhubung dengan kai sekurang-kurangnya boleh difahami dengan 4 sebab. Yang pertama, Nabi larang. Yang kedua, Nabi tak suka. Yang ketiga, Nabi sendiri buat. Yang keempat, Nabi puji orang yang tak buat. Nabi larang, Nabi tak suka. Siapa yang tak buat, Nabi puji. Tapi Nabi buat. Kata para ulama, kai ini boleh digunakan sebagai pilihan yang terakhir dalam keadaan darurat. Tidak ada pengubatan yang boleh dilakukan selain daripada kai. Ini menggabungkan antara hadis yang melarang dan hadis yang membenarkan. Nampak? Kata Imamun Nawawi, kita ambil sikit perkataan Imamun Nawawi, Nabi tidak suka kepada kai, menunjukkan Nabi mengarahkan kita supaya berubat dengan perubatan yang lain terlebih dahulu
Sekiranya tidak ada pilihan, bolehlah kita berubat dengan kai jika terpaksa. Tu cara faham dia. So apa yang dilakukan oleh Imran bin Husain ialah apa? Pilihan yang terakhir kerana tak ada pilihan lain. Tapi adakah perbuatan itu haram? Tak. Kerana ada keperluan. Saya nak simpulkan, di dalam kaedah perubatan, jika tidak ada pilihan luar daripada kawalan, agama membenarkan sebarang bentuk rawatan. Yang penting menyelamatkan nyawa. Jadi kita tak payah duk pening kepala, kita tak payah duk susah hati, kita tak payah duk serabut. Kalau kata benda tu memang tak ada pilihan, depa duk kalut injak jantung, guna khindir, depa duk kalut benda nu benda ni. Kalau tak ada pilihan, darurat, silakan. Kita bagi laluan pada azan. Sat lagi kita sambung sikit tentang kejadian yang berlaku kepada Imran. Isu gelang dengan isu dia sakit buasir. Ada faedah yang boleh kita ambil sama-sama. Azan dulu insya-Allah.
Okey tuan-tuan, sikit kita sambung kejadian yang kedua yang berlaku kepada Imran bin Husain, dan kita akan tengok satu lagi kejadian dua. Pertama Al-Wahinah, yang kedua isu salat buasir. Kedua-dua hadis ni kita ambil kerana berlaku ke atas Imran bin Husain, dan kita tajuk dia tajuk Imran bin Husain, cantik lah. Baik, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah daripada Imran bin Husain, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat ra'a rajulan fi yadihi. Nabi telah melihat seorang lelaki. Tengok, Imran dia habaq, Nabi melihat seorang lelaki, dia tak habaq siapa? Tak apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki yang mana di tangan lelaki itu ada gelang yang diperbuat daripada tembaga. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apa yang kau pakai itu? Apa benda yang dekat tangan kau tu? Qal, jawab lelaki itu, "Minal wahinah." Dia kata, aku pakai ni untuk melindungi diriku daripada al-wahinah. Al-wahinah ni apa dia? Penyakit yang kena dekat tangan. Jadi dia pakai tu, orang Arab ni bila dia pakai tu, dia menjadi pendinding, dia menjadi penangkal. Betul ya tak betul bahasa dia tak tahulah, penangkal. Sekarang ni kita kena cakap bahasa yang baku. Tangan orang Arab ni bila dia nak selamatkan daripada penyakit itu, dia kena pakai sesuatu untuk menangkal daripada penyakit itu kena. So orang Arab pakai gelang itu sebagai apa? Tangkal. Tamimah. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata dekat lelaki tadi, tanggalkan. Bila dia bagi tahu kata dia pakai ni untuk nak mengelakkan daripada kena penyakit wahinah tu, Nabi kata cabut, inza', tanggal. Cabut bang. Kerana kata Nabi, dia tidak menambahkan kepada engkau melainkan kelemahan. Jika engkau mati dalam keadaan engkau memakai gelang itu, engkau tidak akan berjaya selama-lamanya. Nabi kata, hang buang. Kalau hang mati, hang pakai gelang tu, hang takkan selamat. Dalam hadis ni, dia tak habaq siapa dia tau. Laki-laki yang pakai tu dia habaq tak siapa? Ra'a rajulan. Nabi melihat seorang lelaki. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam Mustadrak, di dalam riwayat Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Al-Hakim An-Naisaburi, satu kitab lain pula yang menghimpunkan hadis-hadis yang menurut dia sahih, panjang cerita lah menurut syarat Bukhari Muslim. Lelaki yang pakai tu, identiti dia Imran bin Husain. Dia Kediri. Baik. Sekarang tuan-tuan, hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia ada dua masalah. Masalah yang pertama dari sudut kesahihan. Hadis wahinah ni dari sudut kesahihan dia ada masalah. Yang kedua, Nabi bukan larang pakai gelang. Nabi bukan larang berubat guna gelang.
Nabi larang kepercayaan tangkal. Nabi larang kepercayaan tangkal. Ni saya nak bagi ringkas Jadi secara mudah faham, jika tuan-tuan memakai gelang, saya tanya pasal apa pakai? Untuk berobat. Siapa yang bagi? Hospital bagi. Siapa yang bagi? Pakar perubatan. Tak kira lah mana-mana pihak, dia bagi kita pakai. Katalah ni, saya pakai ni, tuan-tuan tanya ni, gelang apa ustaz? Yang ni gelang untuk berobat. Kalaulah tuan-tuan pakai untuk tujuan perubatan dan tuan-tuan tidak meyakininya sebagai tangkal, artinya benda itu ada dari sudut saintifiknya, dari sudut fakta kajiannya, maka saya katakan berdasarkan pandangan dan fatwa para ulama, membenarkan kita memakai gelang dengan tujuan perubatan. Tapi kalau saya tanya ni, Tok, makcik, cucu pakai apa tu? Ni orang Melayu. Dia pi pakai ni macam Hindu pakai. Dia pi pakai di leher, dia pi pakai di perut, dia pi pakai di ni. Yang ni Tok Bomo bagi, suruh cucu pakai. Sebab apa? Nak bagi dia tak teriak. Yang ni masuk dalam wahinah tangkal. Cucu teriak tak. Tapi ustaz, lepas saya pakai tangkai ni, cucu tak teriak dah. Betul lah, memang hantu dah, hampir syirik. Memang dia tak kacau lah. Dia memang tengok cucu kita pakai tangkai. Okey, geng hantu juga. Geng kita. Tuan-tuan, geng kita nak kacau tak? Kalau geng kita nak kacau, buat apa? Sebab itu yang tuan-tuan pergi jumpa Tok Bomo tu semua lega. Pasal apa? Pasal hantu dah kata tuan-tuan dah masuk satu geng. Bila satu geng, kita dah sekali, dah satu kumpulan. Don't worry, aku tak kacau dah hang pasal hang geng aku. Geng mana boleh kacau? Jadi tengok kawan tu pakai tangkai. Dia kata tangkai ni pun aku yang ajak ni, hantu juga ni. Okey. Hantu dia tak kacau hantu. Pasal tu dia berkata, bila kita semayang saja, kita mengantuk. Allahu Akbar, mengantuk. Allahu Akbar, teringat macam-macam. Allah, nak semayang macam-macam halangan, ujian, dugaan. Tapi cuba kalau kita tengok bola, bukan nak mengantuk. Cuba kalau kita sembang burung pukul 2-3 pagi, bukan nak mengantuk. Hantu ni, setan ni, benda yang memang dia sokong, dia suka, dia tak kacau lah. Tuan-tuan faham tak? Jadi yang semayang ni dia memang tak suka. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat benda jahat, tuan-tuan tak payah a'udzubillah. Tuan-tuan nak main buat jahat, nak main judi ke, nak buat jahat ke apa ke, tuan-tuan tak payah a'udzubillah minasyaitonirrajim baru bagi kad. Tak payah. Atau tuan-tuan nak pergi mengendak, a'udzubillah minasyaitonirrajim, tak payah. Pasal tuan-tuan pun memang Tapi bila yang kita nak a'udzubillah? Bila kita nak baca Quran. Buka-buka ya Quran, a'udzubillah. Tuan-tuan tengok setan punya perbuatan. Tadi tak ada siapa telefon. Kita buka ya, dandan bunyi. Tadi kita punya lama duduk rumah, tak ada siapa mai. Kita buka-buka Quran ya, dia ketuk mai kerunu dia. Yang ni jaga. Baik. Yang kedua, tuan-tuan tahu jadi kalau tuan-tuan pakai ni untuk perubatan, dibenarkan. Tapi kena tengok jugalah. Macam saya kata tadi, yang pakai di pusat. Bila kita tanya pasal apa pakai di pusat ni, tangkai apa anak pakai ni? Tangkai cacing. Tangkai berobat cacing. Apa kaitan tangkai ni dengan cacing? Bila kita pakai tangkai ni, cacing dia jadi macam mana? Cacing ni makan ubat cacing lah.
Macam mana yang bila bersangkut paut dengan tangkai ni? Nampak? Yang tu kita kena faham. Okey. Pendek kata, nak pakai hak berobat pun kena tanya munasabah. Okey. Lah tuan-tuan. Kalau saja-saja pakai boleh tak? Orang laki-laki kalau saja-saja nak pakai gelang boleh ke tak? Saya katakan tuan-tuan, orang laki-laki dalam isu pakai gelang ni, kalau saja-saja dia nak pakai, khilaf di kalangan ulama. Tak sepakat. Sebahagian kata dilarang, sebahagian lagi kata dibolehkan. Dengan beberapa syarat. Yang pertama, gelang itu tidak menyerupai wanita. Jadi kalau tuan-tuan nak pakai gelang, kalau nak ikut pandangan yang membenarkan, pasal hadis-hadis yang larang tak kuat. Dia boleh faham banyak sebab. Jam ni gelang lah, tapi dia jadi jam pasal kita buh jam, dia jadi jam. Tapi hakikatnya dia adalah gelang. Tentera pakai gelang dan sebagainya. Tentu orang laki-laki pakai gelang. Saya kata orang yang pakai gelang ni, dia taklah pergi kepada benda yang haram qat'i, yang jelas haram, benda yang dilarang, tak. Sebab penghujahan yang kita tengok, kalau dia pakai gelang yang orang tengok, larangan pakai gelang ni kalau dia menyerupai wanita. Dia pergi kedai Mas Anwar, dia pergi beli. Tokek tanya, bagi kat bini dia, ada aku nak pakai. Tak boleh. Yang pertama pasal mah, yang kedua pasal gelang tu gelang orang perempuan. Tapi kalau dia pakai gelang orang laki-laki, yang kedua, kalaulah pakaian itu menyerupai orang fasik. Selalu yang pakai tangkai ni, yang pakai gelang ni geng mana? Geng tarik kereta, geng star. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan mai semayang, tu imam tu dia punya nala, Allah kiri kanan, Allahu akbar. Tuan-tuan sini pun naik seram sejuk. Sakan tu imam aku ni 3 line ke 6 line ke 7 line ke apa ni kan, ayah anda ke apa tu imam aku ni kan. Pasal tengok ke gelang tu, Tapi bagi saya, kalau tuan-tuan tengok ada orang laki-laki pakai gelang yang kita tengok tak ada masalah, dia masih dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Boleh? Okey, selesai tajuk gelang. Saya sebut tu kerana yang pakai wahinah tu siapa dia? Imran bin Husain. Okey. Berikutnya, yang terakhir untuk malam ini. Yang terakhir untuk malam ini ialah kisah Imran bin Husain sakit buasi. Mari kita tengok. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, dia kata, kanat bi bawasir fasa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salah faqal salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Kata Imran bin Husain, adalah aku ini diuji oleh Allah dengan penyakit bawasir, penyakit buasir. Aku bertanya kepada Nabi tentang bagaimana cara aku nak menunaikan salat. Lantas dijawab oleh Nabi, salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, salatlah dalam keadaan berbaring mengiring di atas jambin. Jambin ni rusuk. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Kata Imamun Nawawi, telah sepakat di kalangan para ulama
Sesiapa yang tidak mampu berdiri di dalam salat fardu, maka dia boleh salat secara duduk dan dia tidak perlu mengulangi salat tersebut. Bahkan kata Imam Nawawi, dengar, Imam Nawawi kata, sesiapa yang tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, dia boleh duduk, tidak dikurangi pahala salatnya walaupun dia salat secara duduk berbanding berdiri, kerana dia orang yang uzur. Dan Nabi telah menyebut, sesiapa yang sakit, dia ditulis seperti mana ketika dia sihat. Tu Nawawi kata. Nawawi kata orang yang semayang atas kerusi, pahala dia tak kurang macam dia berdiri. Dengan syarat dia memang duduk semayang dah masa berdiri. Bukan masa berdiri dia tak semayang, dia tak pernah semayang, mai duduk dia terketak-ketak nak semayang. Yang ni tak kira. Baik. Okey. Kesimpulan yang boleh kita buat berkaitan dengan Imran bin Husain, walaupun dia seorang yang lewat memeluk Islam di akhir-akhir kehidupan Nabi, tetapi banyak peristiwa dan pengajaran yang boleh kita belajar daripada hidupnya. Ini menunjukkan jasa dan manfaatnya kepada umat Islam kekal sehingga ke hujung usia dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan Allah merahmati Imran bin Husain yang Allah telah mengujinya dengan pelbagai jenis penyakit, dan dia tetap sabar di atas ujian sakit itu, dan Allah memberikan rahmat kepadanya. Siapa-siapa yang sakit macam-macam yang Tuhan uji, bacalah kisah Imran bin Husain. Dia menjadi semangat untuk kita. Dia pun Tuhan uji macam-macam juga. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita mengenali seorang lagi sahabat yang kita cinta dan kasih, Imran bin Husain. Daripada soalan dan kes yang berlaku kepada dia, banyak faedah untuk kita. Macam mana kita nak semayang ni? Imran tolong tanyalah kat kita. Macam mana kita nak buat ni? Imran dah cerita dah kat kita. Demikianlah jasa besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat daripada sirah sahabat pada malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.